Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Forum G20 mengenai perubahan iklim di Bali berakhir tanpa sebarang kenyataan bersama. Meskipun penganjur Indonesia mengingatkan agar kuasa-kuasa ekonomi untuk bersama-sama bertindak menangani pemanasan global atau berdepan risiko terjerumus ke dalam wilayah yang belum dipetakan. Sebaliknya, hanya ringkasan mengenai forum akan dikeluarkan. Pada sidang media, Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar memaklumkan ringkasan itu akan memperincikan komitmen dan langkah bersama forum itu. Seorang sekretari Kemboja yang merawat mangsa kekejaman Khmer Rouge dan aktivis alam sekitar Perancis yang membersihkan sungai-sungai di Indonesia antara penerima anugerah Ramon Magsaysay 2022 digelar sebagai hadiah Nobel Asia. Anugerah tahunan yang diwujudkan pada 1957 itu dinamakan bersempena nama Presiden Filipina yang meninggal dunia dalam nahas kapal terbang Ramon Magsaysay. Ia bertujuan memberi penghormatan kepada mereka yang melakukan khidmat tanpa mementingkan diri kepada rakyat Asia. Kes cacar monyet direkodkan di seluruh dunia melepasi 50,000 meskipun penularan semakin perlahan di Eropah dan Amerika Syarikat. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan 50,496 kes dilaporkan setakat ini dengan 16 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, penurunan dalam jangkitan baharu membuktikan wabak itu boleh dihentikan. Amerika Syarikat meluluskan vaksin COVID-19 generasi baharu keluaran Moderna dan Pfizer-BioNTech yang menyasarkan secara khusus varian Omicron. Tindakan itu diharap dapat mengekang gelombang baharu penularan pandemik COVID-19 pada musim sejuk. Pesuruhjaya Pentadbiran Ubat-ubatan dan Makanan, Robert Khalif, memaklumkan penggunaan vaksin Pfizer diluluskan kepada individu berusia 12 tahun dan ke atas, manakala vaksin Moderna diluluskan untuk individu berusia 18 tahun dan ke atas. Majlis Keselamatan memperbaharui mandat misi pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan selama setahun. Pasukan itu turut diminta agar terus menyalurkan sokongan logistik kepada pasukan bersenjata Lubnan untuk tempoh 6 bulan lagi. Pelanjutan mandat hingga Ogos 2023 itu diputuskan sebulat suara oleh anggota Majlis Keselamatan selepas mempertimbang permohonan pihak berkuasa Lubnan. Ia mengambil kira risiko pencabulan gencatan senjata antara Hizbullah dengan Israel yang boleh menimbulkan konflik baharu. Sementara itu, berlaku pencabulan hak asasi manusia yang serius di wilayah Xinjiang, China. Ia berdasarkan corak penyiksaan dan rawatan perubatan secara paksaan yang dilakukan terhadap penduduk di wilayah tersebut. Perkara itu terkandung dalam laporan diumumkan Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet menjelang tamatnya penggal perkhidmatan 4 tahun beliau. Menurutnya, situasi yang berlaku di Xinjiang memerlukan perhatian antarabangsa dengan segera. Beijing berdepan tuduhan menahan lebih 1 juta etnik Uyghur dan minoriti Islam yang lain di wilayah berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan cuba menempatkan pasukan pemeriksanya secara tetap di loji nuklear Zaporizhia. Langkah tersebut bagi mengelak sebarang insiden nuklear di loji yang kini berada dalam zon medan perang antara Ukraine dengan Rusia, selain mengekalkan loji kuasa nuklear terbesar di Eropah itu. Demikian menurut Ketua Pengarah IAEA, Rafael Grossi. 14 anggota pasukan IAEA dijangka tiba di loji yang dikuasai tentera Rusia itu hari ini. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal mengekalkan rekod tanpa kalah buat kali ke-5 berturut-turut selepas menewaskan Aston Villa 2-1. Keputusan itu membolehkan The Gunners meneruskan penguasaan di tangga teratas dengan 15 mata. Manchester City pula membelasah Nottingham Forest 6-0.
untuk menduduki tangga kedua dengan 13 mata. Pasukan di tangga ketiga, Tottenham Hotspur pula sekadar seri 1-1 dengan West Ham, manakala Liverpool mengatasi Newcastle 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nora Liza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.